Selamat pagi semua. Hari ini kita akan masuk kepada tajuk baru, yaitu tajuk 11, Adab di tempat awam dijaga, nikmat hidup dirasai bersama. Oke, kita akan tengok kepada konsep. Oke, tempat awam ialah tempat orang ramai berkumpul untuk menjalankan sesuatu urusan ataupun aktiviti. Semua pihak perlulah menjaga adab ketika berada di tempat awam dalam mengekalkan keharmonian bersama. Maksudnya di sini, apabila kamu semua sedang berada di tempat awam ataupun di mana-mana saja yang terdapat ramai orang, kamu haruslah sentiasa menjaga adab dan juga tingkah laku kamu, kerana kamu dikelilingi oleh orang ramai dan orang ramai sedang memerhatikan tingkah laku kamu. Oke, kita akan tengok kepada contoh-contoh tempat awam. Contoh yang pertama adalah seperti hospital, lapangan terbang, stesen kereta api, perpustakaan, pasar awam, kawasan rekreasi, tempat menunggu bas, dan juga pusat transformasi luar bandar. Oke, jadi ini adalah sebagian daripada contoh-contoh tempat awam yang terdapat di tempat kita ataupun di negara kita, Malaysia. Oke, kita akan terus kepada contoh perlakuan beradab di tempat awam. Kita boleh tengok yang pertama, memakai pakaian sopan dan sesuai. Oke, melalui gambar tersebut, kita boleh melihat sekumpulan pelajar. Mereka memakai ataupun menggunakan pakaian yang sesuai semasa berada di perpustakaan. Oke, yang kedua, kita boleh tengok gambar seorang budak sedang membuang sampah di dalam tong sampah. Jadi, perlakuan dia adalah perlakuan yang baik kerana dia membuang sampah di tempat yang sepatutnya. Seterusnya, menggunakan kemudahan awam dengan baik. Oke, contoh di sana gambar kita boleh lihat sekumpulan budak sedang bermain di taman permainan kanak-kanak. Jadi, mereka menggunakan segala kemudahan di taman permainan tersebut dengan baik, dan juga mereka menggunakannya dengan berhati-hati agar tidak rosak. Seterusnya, sentiasa berkelakuan sopan di tempat awam. Kita boleh lihat contoh gambar tersebut, sekumpulan masyarakat sedang berada di kereta api dan mereka sentiasa berkelakuan sopan apabila berada di tempat orang ramai. Oke, seterusnya kita akan tengok kepada kepentingan beradab di tempat awam. Yang pertama, menjimatkan perbelanjaan penyelenggaraan. Maksudnya di sini, apabila kamu sentiasa menggunakan perkhidmatan awam dengan cermat, dengan baik, jadi akan menjimatkan perbelanjaan orang atasan ataupun pihak atasan daripada sentiasa membaikinya. Yang kedua, kemudahan awam boleh digunakan dalam jangka masa yang lama. Maksudnya di sini, apabila kamu menggunakan kemudahan awam dengan baik, jadi ianya akan dapat digunakan secara lama, bertahan lama maksudnya. Seterusnya, kemudahan, selesa dan selamat digunakan. Jadi, apabila kamu menggunakan segala kemudahan awam dengan baik, kamu akan sentiasa berasa selesa ataupun sentiasa berasa selamat apabila menggunakannya. Seterusnya, akan meningkatkan imej negara. Jadi, maksudnya di sini, apabila terdapat orang luar datang ke negara kita, jadi mereka akan melihat kemudahan awam di tempat kita berada dalam keadaan yang baik. Jadi tentunya mereka akan berasa gembira apabila mereka menggunakan kemudahan awam kita. Seterusnya, melatih diri berdisiplin dan mematuhi peraturan. Oke, di sini kita haruslah sentiasa belajar untuk mendisiplinkan diri kita, dan kita haruslah sentiasa mematuhi peraturan yang terdapat di mana-mana saja. Contohnya di tempat awam, di tempat-tempat yang ramai orang. Kita haruslah sentiasa mematuhi segala peraturan yang dikemukakan. Seterusnya, kita akan membanding beza contoh perlakuan beradab dan tidak beradab di tempat awam.
Kita lihat kepada amalan beradab di tempat awam. Yang pertama, menggunakan harta benda dengan baik, menggunakan tong sampah yang disediakan, menjaga adab dan kelakuan di tempat awam, menggunakan air tandas mengikut keperluan, dan juga memberi leluhon kepada orang ramai. Jadi, amalan-amalan ini adalah amalan yang baik yang patut kamu ikut dan kamu amalkan dalam kehidupan seharian kamu. Oke, yang seterusnya, amalan tidak beradab di tempat awam, seperti merosakkan harta benda ataupun vandalisme. Vandalisme ini kita sering dengar. Contohnya, sekumpulan ini biasanya mereka suka menconteng dinding, merosakkan harta benda awam seperti tempat menunggu bas. Kita sentiasa melihat atap-atap rosak. Sebab apa? Sebab orang ramai tidak bertanggung jawab. Seterusnya, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Contohnya di tempat awam, kita melihat lelaki dan perempuan berpegang tangan, walaupun mereka hanyalah sekadar pasangan biasa, bukanlah suami istri, tetapi mereka membiasakan diri mereka untuk berkelakuan seperti itu. Oke, seterusnya, membiarkan pilih air tidak tertutup. Oke, benda ini kita biasa lihat di tandas awam lah. Kita boleh lihat apabila seseorang menggunakan air, mereka tidak menutup air tersebut dengan betul-betul. Mereka membiarkan pilih air tersebut terbuka. Seterusnya, menghalang laluan orang ramai. Oke, menghalang laluan orang ramai ini adalah kamu tidak mau mengalah. Contohnya, ada orang tua di depan kamu ataupun di belakang kamu tidak mendahului mereka, begitu. Oke, jadi amalan ini adalah amalan tidak beradab dan kamu tidak seharusnya mengamalkannya. Jadi apa yang kamu harus amalkan adalah amalan beradab. Amalan beradab di tempat awam. Oke? Oke, kita akan masuk kepada kesimpulan. Sebagai kesimpulannya, sebagai rakyat yang bertanggung jawab diri kita hendaklah bersama-sama berganding bahu dan bersatu tenaga dalam usaha untuk mengekalkan keharmonian tempat awam. Kita harus sentiasa menjaga tempat-tempat awam, tempat-tempat kemudahan awam. Anggaplah kemudahan tersebut adalah kita sendiri yang punya. Jadi kita haruslah menjaganya dengan baik-baik. Oke. Jadilah rakyat Malaysia yang bijak dan berbakti kepada negara. Jadi kamu semua haruslah menjadi anak-anak Malaysia ataupun menjadi anak-anak yang baik dengan menjaga harta benda awam dan juga kemudahan awam yang terdapat di tempat kamu. Oke? Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semua. Dan kita akan berjumpa di kelas akan datang. Oke? Bye.